Assalamualaikum traders. Okey, hari ini saya akan membuat global market report seperti biasa. Okay, sebelum saya mulakan, seperti biasa juga disclaimer, ini bukanlah investment advice untuk membuat sebarang buying ataupun selling any investment stocks, securities yang ada dalam report ini. Tapi minggu ini tidak ada stok yang sesuai untuk dibeli kerana keadaan market masih lagi bergelora. Okey, kita teruskan. Keadaan market masih lagi dalam keadaan extreme fear walaupun telah beberapa kali beberapa kerajaan seperti di Amerika Syarikat, Eropah dan juga negara-negara lain cuba memberikan stimulus package untuk mengawal kejatuhan pasaran sama ada pasaran global maupun pasaran domestik, tapi ianya masih gagal, nampaknya masih gagal untuk dikawal oleh mana-mana kerajaan dan juga bank-bank pusat. Seperti yang dapat kita lihat, di Dow pun penurunan sudah pun mencapai 30%, Nasdaq pun telah pun jauh turun kepada 28%, 23%, minta maaf, 23% dan S&P 500 turun kepada 28% bagi minggu ini ya, setakat tahun ini ya, tahun 2020. Dan kita sudah mencapai bear market territory at the moment. Dan kalau kita lihat S&P 500 index, yang menarik di sini kalau kita notice perhatikan apa yang berlaku sejak beberapa hari ini, terutamanya pada minggu ini, market akan membuat penurunan, lepas itu kemudian dia akan naik dan kemudian esoknya membuat penurunan dan kemudian dia naik semula dan penurunan. Ini adalah satu situasi yang tidak bagus dan berbahaya ya untuk kita membuat sebarang pembelian dalam stok-stok di pasaran global. Jadi kita kena berhati-hati kerana market belum lagi stable, volatility masih lagi tinggi. Yang sebaik-baiknya kita mesti stay away from the market dan kita tunggulah keadaan volatility ni stable, keadaan pasaran mulai stable. Pasal keadaan masa ini tidak menentu, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Ni macam temperature juga lah, temperature COVID-19. Keseluruhan market di dunia ini masa ini, keadaan global masa ini masih dipengaruhi oleh pandemik COVID-19 dan kebanyakan syarikat telah pun menutup kilang-kilang, terutamanya di kawasan Eropah ataupun di Amerika Syarikat, menutup kilang-kilang mereka dan waktu bekerja pun dikurangkan. Ada yang bekerja sudah dari rumah, seperti mana yang kita ketahui juga di Malaysia pun begitu, Brunei pun begitu juga. Ada yang telah pun membuat kerja di rumah. Okay. Now kita lihat keadaan komoditi at the moment. Pada masa ini komoditi markets nampaknya gold pun tidak terkecuali daripada pandemik COVID-19 ini. Walau bagaimanapun nampaknya mungkin gold ataupun komoditi emas ni menemui support kawasan level ini dan mungkin ia akan melonjak balik ke atas, tetapi dia punya bounce ni mungkin tidak berkekalan, mungkin dia akan jatuh jika pasaran minggu depan membuatkan ia melintasi arah sini, itu 1440 level. Kalau dia jatuh 1440 US dollar ini, mungkin dia akan meneruskan kejatuhan lagi kepada 1004 ataupun 1320. Ini terteluk kepada pasaran minggu depan. So
kita mesti memperhatikan seperti yang saya cakap kemarin, bukan kemarin, minggu lepas, kita mesti memperhatikan keadaan pasaran ini setiap hari, apa yang berlaku. So it's very important, amat penting. Dan kita lihat lagi dengan crude oil pun sama juga, ini telah jatuh kepada hampir 20 US dollar pada hari kemarin. Penutup ialah 23 dolar 64 sen setong. So ini adalah harga yang amat rendah kepada, terutamanya kepada oil producing country seperti macam Malaysia, Brunei, Indonesia pun, dan apalagi di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah, ia akan efek beberapa ekonomi oil producing country. So it really affects banyak mempengaruhi industri-industri dan ekonomi negara yang mengeluarkan minyak. Okey, kita pergi kepada global stock market heat map. Kemarin pasaran-pasaran di Asia menunjukkan positif terhadap global pasaran yang telah pun dicatatkan oleh Amerika Syarikat pada hari sebelumnya, pada hari Khamis. Tetapi pada hari Jumaat kemarin, non-American US market mencatatkan negatif 4.34% dalam stock marketnya, indeks market. Manakala di pasaran ASEAN, ia dilalui oleh Thailand melonjak kepada 7.95%, diikuti oleh pasaran Bursa Malaysia 6.85%, naik 6.85%, dan disusuli oleh Singapura pada 4.85%. Kawasan ASEAN di sini menunjukkan positif stock exchange kenaikannya. Manakala di kawasan Eropah yang hanya mencatatkan positif yang tertinggi ataupun kenaikan yang tertinggi cuma Perancis, iaitu 5.01%. Tetapi impak semalam pada hari Jumaat lepas di Amerika Syarikat akan mempengaruhi pasaran, mungkin akan mempengaruhi pasaran di Asia pada hari Isnin ini. Dan kita kena berhati-hatilah dengan apa yang akan terjadi pada hari Isnin ini. Kerana nampaknya di Amerika Syarikat, seperti yang saya katakan awal tadi, stimulus package untuk membendung wabak COVID-19 dan juga untuk mengawal kejatuhan indeks di S&P 500 dan Dow Jones Industrial masih tidak berjaya. Nampaknya masih tidak berjaya walaupun banyak stimulus package yang ditawarkan oleh kerajaan dan bank pusat di negara tersebut. So keadaan masih very volatile dan kita masih melihat market masih akan membuat penurunan pada minggu hadapan. Okey, sekadar itu saja pada minggu ini untuk market review Global Market Report. Terima kasih. Jumpa lagi next week.